kita akan masuk topik yang kelima, iaitu population genetics. Right. So untuk population genetic ni actually dia banyak pengiraan lah. Right. So nanti kita akan belajar macam mana nak kira frekuensi alel, okay, frekuensi genotype, right. Okay, so sebelum tu kita tengok definition population. So population ni adalah a group of individual belong to same species. Maknanya kalau dalam satu kawasan tu, okay, kita akan consider dia population kalau organisma yang berada dalam kawasan tu, okay, adalah spesies yang sama. Contohlah, ni awak, tiba-tiba kat ujung ni ada anak miau. Okey, anak miau tu dia tak masuk dalam populasi kita lah. Sebab dia adalah spesies yang berbeza. Alright. Okey, itu satu. Okey, untuk membentuk satu population, kita kena pastikan bahawa organisma yang berada dalam grup tu mesti interbreeding. Maksudnya membiak antara satu sama lain dan menghasilkan anak yang fertile. Itu kalau berlaku kedua-dua keadaan tu barulah a group of individual tu kita consider dia sebagai satu population. Okay? Right. So itu sedikitlah tentang definition population. Right. Okay. Seterusnya. Okay. Seterusnya saya nak terangkan apa yang dikatakan dengan gene pool. So secara definasi, gene pool ni adalah total number of allele of all individual in a population. Alright. Kita kena ingat balik. Kita ada dua possibility of allele. Sama ada allele dominant ataupun allele recessive. Alright. Then, okay, selain daripada itu, kita juga tahu, okay, berdasarkan kepada dua keberangkaian alel ni, kita ada 3 possibility of genotype pula. Sama ada homozygous dominant, heterozygous ataupun homozygous recessive. Alright. So macam mana kita nak mengira, okay, bilangan alel di dalam population tu. Okay, saya lukiskan satu contoh population. Right. Contohlah ni adalah satu population. Dalam ni ada satu, dua, okey. Andaikan dalam population ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, ada 9 orang dalam ataupun ialah 9 orang dalam populasi ni. Alright. Okey. So pada 9 orang dalam populasi ni, kalau kita tengok, okay, dia punya genotype adalah di antara A besar homozygous dominant ataupun dia A besar A kecil heterozygous ataupun okay, homozygous recessive A kecil. Okay. Tetapi sekarang kita nak tengok total number of allele. Alright. So setiap individu akan membawa 2 allele, nampak? 2 allele. Tak kira lah dia allele dominant ataupun dia allele recessive. Alright. Kalaulah saya nak tanya you all. Okay, dalam populasi yang saya buat ni, ada berapa total allele? Saya tak menyatakan dominan ataupun recessive, tapi saya tanya total allele dalam populasi ni. Populasi ni ada 9 orang. So, berapa total allele dia orang? Satu orang akan bawa 2 allele, ingat? Yes, very good, Tan. Okay, 18 allele. Mana nak dapat 18? Ini 2. Ni 2. Okay, maknanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 orang kali 2. So, kita dapat total allele dia adalah 18. Okay, itu total allele. Okay, kemudian
Okey, saya nak tanya lagi. Berapakah bilangan alel dominan? Berapakah bilangan alel resesif? Okey. Berapa bilangan alel dominan dalam populasi ni? Berapa bilangan alel dominan? Maknanya awak kena kira semua A besar yang ada dalam populasi tu. So sekarang ni berapa bilangan alel dominan dalam populasi ni? 14. Okey, Kamal kata 14. Mana sini? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Ya ke? Kejap. 13 lagi. 13 kan? Dan silap saya ada 13. Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Nampak? Sini ada 2. Sini ada 2. Sini ada 2. Sini ada 2. Sini 1. Sini 1. Sini 2. Sini 1. So total adalah 13. Okay, good. Alright. Okay. So kalau saya tanya pula berapa bilangan alel resesif? Berapa yang dalam populasi? 5. Okay, 5. Good. Okay, good. Alright. Okay, 5. Maknanya sini 1, 2, 3, 4, 5. Yes, ada 5. Alright. So ini apa yang dimaksudkan dengan gene pool. Okay, bilangan alel. Okay, the total number of alel of all individual. Maknanya 9 orang ni dalam population tu. Okay, di mana all this individu dalam population tu comes in 3 possibility of genotype. Sama ada homozygous dominant, heterozygous ataupun homozygous recessive. Okay. Right. So itu satu. Okay. Ini kadang-kadang adalah contoh soalan yang diberikan untuk kita mengira number of allele di dalam sesuatu population tu. Okay. Kita tengok contoh satu. Dia kata in 10,000 individual make up a population, right? In this population, A, okay, recessive particular character is controlled by certain gene, alright. A gene consists of 2 allele. Biasalah tu, okay. A gene ada 2 allele, sama ada allele dominant ataupun allele recessive. So dia minta kita kira gene pool. So kita tahu setiap individu membawa 2 allele. Alright, so dalam ni ada berapa individu? Ada 10,000 individu, right? Okay, so kita darablah 2 darab dengan 10,000. So kita dapat total allele dalam populasi yang ditanya ni adalah 20,000. Right? Okay, ini mudah lagi. Right. Tadi adalah bilangan allele. Okay. Biasanya bilangan alel akan dikaitkan dengan alel frekuensi. Okay, so alel frekuensi ni adalah ratio of the total number of a particular allele to the total number of allele in the gene pool. Kalau bilangan alel tadi biasanya kita akan dapat dalam bilangan nombor bulat 10, 12, 14. Tetapi when we go to the alel frekuensi yang biasanya nilai dia adalah dalam nilai titik perpuluhan dan nilai dia mestilah di bawah nilai 1. Okey, nanti kita tengok. Right. So macam mana kita nak mengira alel frekuensi ni? Yang kita akan menggunakan formula, okey, total number of particular allele, maknanya alel A berapa? Kalau ditanya frekuensi alel dominan. Okay, and then alel A resesif berapa kalau soalan tu minta kita kira frekuensi alel resesif. Nampak tadi bilangan alel, sekarang ni ada perkataan frekuensi. Bila frekuensi kita kena pakai formula ni. So, okay, formula dia adalah total number of particular allele kita bahagikan dengan total number of allele dalam population tu, dalam gene pool tu. Maknanya total number semua allele yang ada. Alright. Okay. So, ini formula yang awak kena ingat. Okay. Right. Okay, saya bagi satu contoh kita tengok populasi. Right. Saya okay, right. Ini saya create satu populasi contoh lah. Okay. Okay, sekarang ni saya kata saya nak you all kira frekuensi alel dominant. Alright. So,
Apa maklumat yang kita kena kira kelas? Kalau kita nak kira frekuensi alih dominan. Tengok formula tu. Maknanya apa yang kita kena kira dulu? Saya nak kira frekuensi alih dominan ni. So apa yang kita kena cari dulu dalam populasi ni? Bilangan alih dominan. Okey, pandai. Okey, Haikal, berapa bilangan alih dominan dalam populasi yang kita ada ni? 8. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, good. Alright. And then berdasarkan formula ni kita kena bahagikan bilangan alih dominan 8 tu dengan total alih. Total alih kita berapa yang? 12. 12. Okey, good. Alright. So, awak bahagikan 8 bahagi 12. Tolong bahagi ya, saya tak ada kalkulator. Okey, 8 bahagi 12 dapat berapa? Itulah nilai frekuensi alih dominan. Okey, tolong kira seorang. 2/3. Dalam titik perpuluhan ya, dalam decimal place. Dalam perpuluhan. 0.67. 0.67. Okey, ingat. Right, ini adalah frekuensi alih dominan 0.67. Okey, kita tulis kat sini sikit. Okey. Another thing yang you all kena tahu, frekuensi alih dominan ni biasanya kita akan simbolkan dengan P macam ni. Okey, saya tuliskan P tu adalah 0.67. Alright. Okey, sekarang ni kita tukar pula. Kita nak kira frekuensi alih resesif. Okey, berapa bilangan alih resesif dalam populasi kita ni? 4. Okey, 4. Good. Bagi dengan 12 dapat berapa yang? 0.3. 0.3. Alright. Okay, so Q kita, alih resesif kita adalah 0.3. Nampak? Alright. So sebenarnya satu populasi, okay, dia punya total frekuensi alih adalah 1. Apa yang saya katakan adalah 1, nampak? Bila kita tambahkan 0.6 ni dengan 0.3 ni kan dia dapat 1. Nilai dia takkan lebih daripada 1. Itu yang dikatakan sebagai frekuensi. Right. Okay. So sekarang ni you all dah tahu macam mana nak kira alih frekuensi, sama ada dominan alih frekuensi ataupun resesif alih frekuensi menggunakan kaedah gene pool. Ini adalah kaedah gene pool di mana kita ambil nilai total alih yang berkenaan, kita bahagikan dengan total alih dalam population tu. Sebab sebab kita ada cara yang kedua untuk mengira alih frekuensi ni, iaitu menggunakan kaedah Hardy-Weinberg. Alright. So sebelum kita tengok kaedah Hardy-Weinberg tu yang kita tengok contoh soalan yang melibatkan pengiraan alih frekuensi. Soalan dia kata let assume that among the 10,000 individual, dia kata homozygous dominant 6,000 orang. Heterozygous 2,000. Homozygous resesif 2,000. Seperti yang kita dah discusskan tadi, macam mana kita nak kira total alel dominan? Daripada homozygous dominan yang ni, kita tahu ada 6,000. Sebab tu kita tulis 6,000 kali 2. Kenapa kali 2 yang? Kenapa kali 2? Sebab dia homozygous. Homozygous dominan kan? Sebab dalam homozygous dominan kan ada 2A besar tu. Sebab tu kita kali 2. Alright. Dan kita tambah dengan 2,000 ni. 2,000 ni nilai A daripada genotype yang mana, kelas? Heterozygous. Yes, very good. Nampak yang ni, heterozygous 2,000. Kenapa kita tak perlu darab dengan 2? Sebab dalam heterozygous, kita hanya ada 1A besar saja, nampak? So 6,000 kali 2 tambah dengan 2,000. So kita dapat total alel dominan adalah 14,000. Begitu juga you all kena tunjukkan cara mengira total alel resesif. 2,000 kali 2. Daripada mana 2,000 kali 2 tu? Adalah daripada homozygous resesif ni. Kenapa kena kali 2? Sebab homozygous resesif kan ada 2 alel resesif. Tambah 2,000 ni daripada mana? Daripada heterozygous tu.
So kita dapat bilangan alel resesif adalah 6,000. Gene pool kita tahu. Total population 10,000 kali 2 adalah 20,000. Menggunakan formula tadi, right? Kita just bahagikanlah. Okay, sekarang ni kita nak kira frekuensi alel dominan kan? Okay, 14,000 bahagi dengan 20,000 dapatlah 0.7. Okay, frekuensi alel resesif, okay, 6,000 bahagi dengan 20,000 dapatlah 0.3. Right. Okay, so this is how to calculate, okay, the alel frekuensi menggunakan kaedah Gene pool. Right. Okay, itu alel frekuensi. Kemudian kita juga kena tahu cara untuk mengira genotype frekuensi. Kalau alel ini A besar A kecil. Tapi kalau genotype, okay, homozygous dominant, ni genotype lah. Heterozygous, ni genotype lah. Okay, homozygous recessive, okay, ni juga dikatakan sebagai genotype. Alright. So genotype frekuensi adalah total number of individual with a particular genotype. Maknanya, ni berapa? Ataupun heterozygous ni berapa? Ataupun homozygous recessive ni berapa? Okay, dan dibahagikan dengan total number of individual in the population. Means kalau dalam population tu ada 50, kita bahagikan dengan 50 orang. Alright. Okay. So kita tengok contoh pengiraan dia. Okay. Contoh. Okay. Alright. Okay. Sekarang ni kita nak kira frekuensi homozygous dominant. Okay. Cepat. Berapa bilangan individu homozygous dominant dalam populasi ni? 8. Homozygous dominant yang? Okay. 3. Okay. Alright. Thank you. Okay. Populasi ni ada berapa orang? 8 tadi kan? 1, 2, 3, 6. Okay. Pandai. Right. So, itu yang maksudnya kita kira bilangan individu untuk genotype tu bahagi dengan total individu dalam populasi. Sekarang ni kita nak kira frekuensi homozygous dominant kan? A besar, A besar. So, dalam populasi kita ni ada 1, 2, 3 orang sahaja yang mempunyai genotype homozygous dominant. So, sebab tu 3 ni. Bahagi dengan total number of individual in the population 6. So, berapa yang? 3 bahagi 6? 0.5. 0.5. Alright. Thank you. Okay. Itu frekuensi untuk homozygous dominant. Okay. Saya ubah pula. Kita nak kira frekuensi untuk heterozygous. So, berapa orang heterozygous yang? 1, 2. Okay, 2. So, okay, good. Thank you. 2 bahagi 6 berapa yang? Ha, 2 bahagi 6. 0.3. 0.3. So, 0.3 tu adalah frekuensi untuk heterozygous. Okey, saya tulis kat atas frekuensi untuk homozygous dominant tadi 0.5 kan? Okey, frekuensi untuk heterozygous adalah 0.3. So, then, okay, kita kira pula frekuensi untuk homozygous recessive. Okay, kita tahu dalam population ni, frekuensi bilangan homozygous recessive ada seorang je kat situ. So, letaklah 1. So, 1 bahagi 6 berapa yang? 0.16. 0.2. Right. Lebihlah kita genapkan dia. Right. So, homozygous recessive adalah 0.2. Nampak? Bila kita tambah 0.5 dengan 0.3 tambah dengan 0.2 ni kita akan dapat total dia adalah 1. Nampak? Sebab tu saya kata frekuensi ni kita tak kira lah alel frekuensi ataupun genotype frekuensi, paling tinggi nilai dia adalah 1. Okay, maknanya bila korang buat calculation tu tiba-tiba korang tambah dapat 1.3. So itu menunjukkan silap pengiraan tu, kena tengok betul-betul. Alright. Okay, so this is how macam mana you all nak kira genotype frekuensi. Okay, kita tengok soalan, contoh soalan dia bagi ni. Okay, dia kata in population with 600 cat, the number of cats of 3 different genotype, okay, homozygous dominant 300.
Heterozygous 200. Homozygous recessive 100. Alright. So simple question. Dia minta kita kira genotype frekuensi untuk setiap genotype ni. Right. Then soalan tambahan tu dia minta kita kira frekuensi alel dominan dan juga mengira frekuensi alel resesif. Right. So keadaan menggunakan formula Jimpu yang kita dah bincang tadi simple. So kita tahu dalam populasi tu ada 300 ekor genotype homozygous dominant B besar dan populasi tu ada 600 ekor. So 300 bagi 600 kita dapatlah frekuensi untuk homozygous dominant 0.5. Begitu juga untuk mengira frekuensi heterozygous, kita tahu bilangan heterozygous ada 200 ekor bahagi dengan bilangan populasi 600. So kita dapatlah frekuensi heterozygous 0.33. Dan yang ketiga adalah frekuensi homozygous resesif. Kita tahu dalam populasi 600 tadi 100 adalah homozygous resesif. So bahagikan dengan 600 kita dapat frekuensi untuk homozygous resesif ni adalah 0.1. So terjawablah soalan yang pertama. Minta kita mengira what we call the genotype frekuensi untuk populasi tu. Dan soalan kedua minta kita kira alel frekuensi, right? So kaedaan yang sama untuk dominan alel 300 kali 2 ini sebab homozygous dominan ni ada 2 B besar, right? So sebab tu kita kali dengan 2 dan kita tambah dengan 200 ni adalah daripada daripada heterozygous tu. Ada 200 ekor. So kita tambahkan tadi, so kita akan dapat 800 alel dominan. Alright. Dan alel resesif pun sama. 100 kali 2 ini merujuk kepada individu homozygous resesif tadi kita ada 2 B kecil kan. Alright, dan tambah dengan 200 ini daripada individu heterozygous tu ada 200. So kita dapat bilangan alel resesif adalah 400. So itu baru kita kira bilangan alel. Soalan minta kita kira frekuensi. Berdasarkan formula yang kita dah belajar tadi, so kita just bahagikanlah bilangan alel ni dengan total alel dalam populasi tu. So kita dapatlah frekuensi alel dominan 0.67. Begitu juga untuk frekuensi alel resesif, kita tahu dia adalah 400 bahagi dengan 1200. So kita dapatlah frekuensi alel resesif adalah 0.33. Right. Itu adalah pengiraan alel frekuensi, genotype frekuensi menggunakan kaedah Jimpu. So, this is another way yang saya katakan tadi untuk mengira order frekuensi menggunakan Hardy-Weinberg equation. Right. So, berdasarkan Hardy-Weinberg equation ni yang kita ada dua formula. Yang pertama adalah P plus Q equal to 1. Alright. Biasanya kita akan guna formula ni untuk mengira alel frekuensi. Dan formula yang kedua yang kita ada adalah P square plus 2PQ plus Q square equal to 1. Alright, ini adalah formula yang kita gunakan untuk mengira genotype frekuensi. Alright. So, apa yang korang kena tahu, P ini apa, Q ini apa, P square ini apa, 2PQ ini apa dan Q square ini apa, right? So P ni yang adalah, nampak? P ni adalah dominan alel frekuensi, right? Kalau A ini adalah alel, tapi bila kita kira dia punya frekuensi, kita tak boleh letak A, kita kena tulis simbol P. P tu adalah alel frekuensi untuk dominan alel frekuensi. Manakala Q pula, dia adalah simbol untuk resesif alel frekuensi. Bukan A kecil tetapi dia adalah Q, resesif alel frekuensi. A kecil adalah alel resesif. Q ini adalah frekuensi alel resesif. A besar adalah alel dominan. P adalah frekuensi alel dominan. Right. Okay. So seterusnya adalah P square. P square
P-square ni actually adalah merujuk kepada homozygous dominant. Tetapi P-square ini adalah frekuensi untuk homozygous dominant. Maknanya P-square tu merujuk kepada homozygous dominant A besar ni, tapi dia adalah nilai frekuensi untuk homozygous dominant. Begitu juga untuk 2PQ. 2PQ pula adalah frekuensi untuk heterozygous A besar A kecil. Itu 2PQ. Mana A besar A kecil itu heterozygous, tetapi 2PQ itu adalah frekuensi untuk heterozygous. Right. Dan satu lagi adalah Q square. Q square ni adalah frekuensi untuk homozygous recessive. Nampak? A kecil, A kecil. A kecil, A kecil is homozygous recessive, tetapi Q square itu adalah frekuensi untuk homozygous recessive. Right. Okay, so ini adalah dua formula yang korang kena hafal. Okay, sebab setiap kali pengiraan kita kena tulis formula tu dahulu. Okay, sometimes kalau dalam soalan structure, formula tu pun memberi markah 1. So jangan terus kira, but you have to state first at first line. Okay, dia punya formula sama ada kalau the question asks you to calculate the alert frequency, so you can use the P plus Q equal to 1. Kalau nak kira genotype frequency, so we can use the formula P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1. Right. Okay. So, sedikitlah tentang Hardy-Weinberg ni lagi. So, it is possible to calculate all allele and genotype frequency, dominant and recessive phenotype frequency using the expression. Alright. So, simple lah. Dia kata kalau allele frequency, kita pakai P plus Q equal to 1. Kalau nak kira genotype frequency, kita pakai P square plus 2PQ plus Q square equal to 1. Alright. So, yang ni, dominant phenotype frequency. Kadang-kadang soalan minta kita kira dominant phenotype frequency, right? So when we go to phenotype yang kita akan ada dua keberangkalian phenotype, sama ada dominant phenotype ataupun recessive phenotype. Contoh tall untuk dominant phenotype, contoh yang dan dwarf untuk recessive phenotype. Dan kita tahu daripada 3 keberangkalian genotype ni, dua genotype ini yang akan memberikan dominant phenotype. Maknanya kalau tall tadi, kalau individu tu ada homozygous dominant A besar-besar, dia akan tall. Nampak? Maknanya dia mempunyai dominant phenotype. Kalau individu tu heterozygous pun sama, A besar A kecil, dia juga akan tall. Means dia mempunyai dominant phenotype frequency. So sebab itu, untuk mengira dominant phenotype frequency, dia hanyalah melibatkan P square dengan 2PQ. Sebab P square ni kan merujuk kepada A besar A besar. 2PQ ni kan merujuk kepada A besar A kecil. Right? So dominant phenotype frequency merujuk pada P square plus 2PQ. Right. Tetapi kalau recessive phenotype frequency, kita tahu untuk dwarf, individu tu hanya dalam keadaan homozygous recessive. So dia melibatkan Q square. Itu maksud dia. Right. Okay. Okay, ini formula yang kita kena tahu. Right, kita terus kepada contoh soalan senang lah. Kita lebih faham. Okay, dia kata, in a population of 500 wildflower, 20 are white flower having recessive phenotype. Kena baca betul-betul. Nampak? 20 ada recessive phenotype. Awak kena ingat. Kalau organisma tu mempunyai recessive phenotype, maksudnya dia mesti dalam keadaan homozygous recessive. And dia kata the rest have the dominant phenotype. Right. Okay. So if the allele involve
Okay, dia suruh kita guna huruf A besar dengan A kecil and they are 320 homozygous dominant dan juga 160 heterozygous. Kalau kita totalkan kat sini 678 34 480. Okey, 480 mempunyai dominant phenotype. Alright. And then 20 mempunyai recessive phenotype. Kalau kita tambah 480 tambah 20, so okay, dia akan menjadi 500. 500 ni kan adalah populasi wildflower tu. Alright. Okay. Itu maklumat-maklumat yang dia bagi. Okay, soalan dia. What are the frequency of heterozygous genotype? Dan juga dia minta kita kira frekuensi dominant allele dan juga frekuensi recessive allele. Right. So dalam keadaan macam ni, macam mana kita nak kira frekuensi allele dominant, frekuensi allele recessive dan juga mengira frekuensi heterozygous. Right. Syarat dia, kita kena cari nilai Q ni dulu. Maknanya kita kena cari nilai frekuensi allele recessive. Right. Kita tahu bilangan individu homozygous recessive yang memberikan ciri-ciri recessive phenotype tadi adalah 20, betul? Dan populasi wildflower tu adalah 500. So Q square ni, okay, frekuensi genotype ataupun frekuensi homozygous recessive adalah Q square, okay, 20 bahagi 500. Okay. Maknanya setiap pengiraan yang melibatkan Hardy-Weinberg equation yang kita mesti mula dengan Q square. Itu ayat saya. Okay, kenapa kita kena mula dengan Q square? Sebab kita nak cari Q. Alright. So macam mana kita nak mulakan dengan Q square? Kita tahu 20 daripada 500 populasi ni adalah recessive phenotype. Means kita tahu individu recessive phenotype ni hanya ada satu possibility of genotype sahaja, iaitu homozygous recessive. Okay. Kenapa kita tak boleh mula pengiraan dengan what we call dominant phenotype? Okay, kerana kita tak tahu sama ada pokok tu dia adalah homozygous dominant ataupun dia heterozygous. Dalam soalan ni tak apalah kebetulan dia bagi. Tapi okay, some question dia tak bagi ni. So kita tak dapat nak assume okay, berapa bilangan organisma yang heterozygous dan berapa bilangan organisma yang homozygous dominant. Di mana kedua-dua genotype ni okay, akan memberikan dominant phenotype. Tapi yang confirm adalah recessive phenotype, iaitu individu nampak homozygous recessive. Right. So sebab tu kita kena kira Q square dia dulu. Okay. So Q square tu okay, kita ambil bilangan homozygous recessive 20. Kita bahagi dia dengan populasi tu 500. Okay. So Q kuasa 2 0.004. And then awak punca kuasakan dia, awak akan dapat 0.2. Okay. Satu lagi peringatan saya untuk topik ni, you all kena ada calculator. Alright? Right? So, bila you all kira dengan calculator, you all akan dapat dia punya nilai yang lebih accurate lah. Right? So, sekarang ni kita dah dapat Q 0.2. So, bila kita dah dapat Q tu 0.2 yang menggunakan equation P plus Q equal to 1, so kita bolehlah nak kira P, betul tak? Okay? So, P kita tahu 1 tolak 0.2 kita dapat 0.8. Simple matematik. Right. So sekarang ni kita dah tahu Q kita 0.2, P kita 0.8. So kita dah dapat jawab yang kedua ni. Dia minta kita kira dominant allele frekuensi dengan recessive allele frekuensi. Right. Then okay, soalan minta kita kira individu heterozygous kan? Okay. Kita tahu individu heterozygous adalah A besar, A kecil. Dan dia punya frekuensi adalah 2PQ. Itu yang saya tulis.
heterozygous adalah 2PQ. So, kita dah tahu nilai P, Q, kita dah tahu nilai P. So, kita ambil nilai tadi, just masuk ke dalam P ni tadi 0.8, Q ni adalah 0.2. So 2 kali 0.8 kali 0.2, so kita dapat 0.32. Alright. Okay, itulah frekuensi untuk heterozygous, right? Iaitu 2PQ 0.32. Right. So kalau kita nak kira dominant phenotype, kita tahu dominant phenotype adalah P square tambah 2PQ pun sama, okay? Masukkanlah nilai P square tadi adalah P kita 0.8 okay, kali 2, right? Kita dapat 0.64 and then 2PQ kita 0.32, so kita dapatlah 0.96 untuk frekuensi dominant phenotype. Recessive phenotype pun sama, kita tahu Q square kita adalah okay, 0.2 okay, kuasa 2, so kita dapat 0.04. Yang penting adalah ini. Kita kena pastikan kita dapat Q yang betul, P yang betul. Barulah kita tak akan membuat kesilapan bila kita nak mengira genotype frekuensi. Alright, untuk soalan-soalan yang seterusnya. Alright, okay. Right, so sedikit tentang Hardy-Weinberg lagi. If the population is in Hardy-Weinberg equation, dia kata, right, apa yang kita akan dapati bila P square, nilai P square, nilai 2PQ, nilai Q square ditambah dan total dia adalah 1, ataupun nilai P tambah nilai Q dan total dia adalah 1. So, apa yang kita boleh katakan populasi tu obey Hardy-Weinberg principle. Kalaulah nilai dia bukan 1, so maksudnya populasi tu tak obey Hardy-Weinberg principle. Sebab Hardy-Weinberg kata, okay, dalam satu populasi yang equilibrium, okay, total frekuensi dia mestilah 1. Sama ada alel frekuensi ataupun genotype frekuensi. Right. Okay. Okay, kita tengok contoh soalan seterusnya. Okay, dia kata dalam population 1000 human, 840 have ability to tongue roller, dan kita boleh assume, okay, bahawa tongue roller ni comes from homozygous dominant ataupun heterozygous. Okay, and then one thing yang kena tahu, tongue roller ni adalah dominant phenotype. So sebab itu dominant phenotype ni is carried by individual homozygous dominant dan juga heterozygous. And the rest 160 ni adalah not tongue roller. So not tongue roller ni disebabkan dia adalah recessive phenotype. So that's why dia punya genotype adalah T kecil. Okay. Question. Dia minta kita kira frequency of the dominant allele. Right. Okay. So saya dah sebut tadi, untuk mulakan pengiraan kita mesti kira bermula dengan apa yang kita kena cari dulu. Setiap pengiraan yang melibatkan Hardy-Weinberg, Recessive. yes, very good. Kita kena cari Q. Sebab dalam maklumat ni yang jelas adalah Q square. So Q square dia adalah ini. Okay, homozygous recessive dia ni, dan dibahagikan dengan population. Itu adalah Q square, ingat. Right, so kita tahu population 1000. Right, okay, nampak saya tulis tips kat sini. Calculation mesti bermula dengan mengira recessive allele. So untuk mengira recessive allele, kita kena cari Q square lah. So Q square tadi adalah frequency of homozygous recessive genotype 160 bahagi 1000. Q square kita 0.16. Belum habis sebab kita nak Q. So awak punca kuasakan dia. So awak dapat recessive allele frekuensi adalah 0.4. Tapi soalan bukan tanya frekuensi allele recessive kan. Dia minta kita cari dominant allele frekuensi. Alright, so kita gunakan equation ni. Masukkan nilai. So kita dapatlah P kita adalah 0.6. So, frequency of dominant allele
adalah 0.6. Alright. So that's why kita kena cari Q ni dulu. Okay. Right. Okay, kita tengok contoh soalan ketiga. Dia kata in human population, a baby from 25,000 babies is born with sickle cell anemia. Okey. Satu lagi perkara yang korang kena tahu, kebiasaannya penyakit-penyakit genetik ni dia adalah recessive phenotype. Maknanya kalau dalam kes ni, dalam 25,000 kelahiran baby, dia kata satu nampak? Baby, satu daripada 25,000 populasi baby yang lahir ni akan mengidap sickle cell anemia. Ni kena hati-hati, ni nampak ayat dia kata. A baby from, maksudnya satu daripada 25,000 baby yang lahir akan mengidap sickle cell anemia. And then awak kena take notes, biasanya penyakit genetik ni dia adalah what we call recessive phenotype. So, bila dia recessive phenotype, individu tu of course come with the homozygous recessive, right? Okay, so soalan simple, sama je soalan dia sebenarnya. Dia minta kita kira frekuensi recessive allele. Okay, dan lepas tu kita minta kita kira frekuensi dominant allele. Okay lah, right. Okay, dan soalan baru, nampak. Dia suruh kita kira bilangan number of carrier di dalam populasi 25,000 baby ni, right. So, dalam populasi itu kita akan ada 3 keberangkaian genotype. Homozygous dominant, heterozygous dan juga homozygous recessive. Right. So dalam 3 genotype ni, yang mana yang dikatakan dengan carrier ni ya, dia merujuk kepada individu heterozygous. So individu heterozygous ni lah yang kita panggil dia sebagai carrier. Kalau dia minta kita kira carrier genotype frekuensi, maksudnya dia suruh kita kira 2PQ. Tapi soalan sekarang ni, dia suruh kita kira bilangan baby ni dalam populasi 25,000 ni, berapa orang adalah heterozygous, mean a carrier. Right. Okay, jom kita kira. Okay. Berapa Q square populasi ni yang? Siapa tahu? Berapa Q square? Saya tak tanya Q lagi. Q square populasi ni. Macam mana kita nak kira Q square? 0.004. Macam mana awak dapat 0.004 tu? 1/25,000. Yes, very good. Okay, Q square kita adalah 1/25. Alright. Okay. Kenapa 1? Sebab daripada soalan dia tadi, dia kata nampak? Satu baby daripada 25,000 tu adalah pengidap sickle cell anemia. Dan satu tu adalah homozygous recessive. So Q square kita. So that's why Q square kita adalah 1 bahagi 25,000, kita dapat 0.00014. Alright. But kita nak nilai Q. Okay, the allele recessive frequency. So awak searchkan dia. So awak akan dapat 0.0063. So dapatlah soalan yang pertama kira Q. Dan dia suruh kita kira P. Masuklah dalam formula P plus Q equal to 1. Alright, so kita akan dapat P kita adalah 0.9937. Alright, kita tengok soalan C. Soalan C minta kita kira number of carrier. Maksudnya bilangan heterozygous. Untuk mengira bilangan heterozygous yang, kita kena mengira frekuensi of heterozygous dulu. So kita tahu frekuensi of heterozygous adalah 2PQ kan. So we just add on dia punya nilai. 2 darab 0.9937. Okay, ini adalah frekuensi allele dominant. Darab dengan 0.0063, ini adalah frekuensi allele recessive, right? So kita dapat K2PQ means frekuensi of heterozygous K 0.0125, right? Ini baru frekuensi. Soalan nak number. Macam mana kita nak kira number? Okay. Kita akan mendarabkan frekuensi dengan total population. So sekarang ni frekuensi heterozygous kita adalah 0.0125. Dan kita tahu population kita adalah 25,000. So kita akan darabkan frekuensi untuk genotype tu dengan bilangan populasi. So kita akan dapat
Okay, dalam populasi 25,000 baby tu 313 baby adalah carrier. Maknanya heterozygous. Ingat. Nak kira number untuk mana-mana genotype, you all kena kira dia punya frekuensi dulu and then you all kena darab dengan populasi tu. Tak kisahlah kalau soalan tu tiba-tiba minta kita kira number of homozygous dominant pun sama. Carilah nilai P square and darabkan dengan total population. Alright. So one thing yang korang kena tahu, anda kata masa korang tekan-tekan kalkulator tu, bilangan baby tu contohlah dapat 31.2. Okay. You all jangan letak jawapan macam ni. Mana ada orang separuh. Tapi you all boleh genapkan dia. Okay. Okay, jadi 3.13 ke, kalau nombor belakang tu 6, bolehlah jadi 3.14 ke. Okay. Sebab dia adalah number, bilangan. Tak boleh dalam titik perpuluhan lah. Kalau frekuensi, yes. Mesti dalam titik perpuluhan. Right. Okay. And then sebelum saya terlupa, saya nak sentuh juga. Okay. Mungkin you all akan bertanya, macam mana kita nak menetapkan titik perpuluhan pada jawapan kita, right? So, dia sebenarnya berdasarkan bilangan populasi. Anda kata populasi kita sekitar 100. So, kita punya titik perpuluhan 2 titik perpuluhan macam tu maksud dia. Okay. Kalaulah populasi kita tu 1,000, maksudnya titik perpuluhan kita mesti sekitar 3 titik perpuluhan. Just take note. Right? Okay, itu untuk guide kita untuk state dia jawapan, sebab kalau kita pakai scientific calculator, okay, bila kita bahagikan, kita akan tendensi untuk dapat nilai yang panjang ke belakang, right? So kita kena ambil nilai hanya berdasarkan titik perpuluhan yang diperlukan sahaja. Okay. Satu lagi yang saya nak pesan, contohlah kita nak kira P sekarang kan. So awak dah dapat Q. Cuba elak awak cari P terus daripada kalkulator. Maksudnya lepas awak dapat nilai Q, awak kena tekan kalkulator tu kosong dulu. And then barulah masukkan nilai semula. Sebab kita nak ambil nilai yang odd saja daripada jawapan. Sebab kalau awak terus kira dalam kalkulator, okay, dia akan ambil kira, okay, titik perpuluhan yang belakang tu. Notice. Okay, maknanya kalau untuk kira ni awak kena kosongkan kalkulator awak tu, masukkan semula nilai tu berdasarkan nilai jawapan yang awak tulis tu. Right. Okay. Okay, kita tengok soalan yang keempat. Soalan ni dia ada satu soalan sini, kena betul-betul faham. Ni memang lain sikit lah. Okay. So dia kata, resistant against a poison in a population of bat. Okay, nampak? Ini adalah phenotype dia. Resistant against poison. Okay, populasi bat ni is controlled by a dominant allele, D besar. Maknanya, kalau kelawar tu dia homozygous dominant, dia resistant kepada poison. Nampak? Kenapa? Sebab resistant kepada poison ni dia dibawa oleh allele dominant. Okay. Kalau kelawar tu, bat tu, dia heterozygous pun sama, dia akan resistant kepada poison. Right. So daripada soalan tu dia kata 84% of the population in the test area is found to be resistant against the poison. Okay, maknanya dalam populasi tu 84% okay, adalah homozygous dominant dan juga heterozygous. Sebab dia kata 84% dalam populasi tu adalah resistant against poison. And then kita tahu resistant against poison tu adalah dominant phenotype. And then dominant phenotype tu we can found dalam dalam bat dalam keadaan homozygous dominant dan heterozygous. Okay. Itu saja maklumat yang dia bagi dalam soalan. Okay. Soalan pertama. Okay. Dia tanya, what is the allele frequency? Okay. Dominant dan resesif. Maksudnya kita kena kira resesif allele frekuensi dan juga dominant allele frekuensi. Syarat kita kena kira Q square. Nilai yang diberi adalah okay, untuk homozygous dominant dan juga heterozygous.
So, untuk homozygous recessive, okay, berapa rasa-rasanya bilangan peratus dalam populasi ni ya? Kalau 16. okay, good. 100 tolak 84, okay, 16. Good. So, maknanya 16% ni adalah Q square. Right? So, kita perlu mula pengiraan kita dengan Q square. So, that's why 16 bagi 100. 100 ni daripada mana? Sebab 16% tadi tu. So, kita dapat Q square 0.16 dan Q kita adalah 0.4. Walaupun kita diberikan 84%, but syarat kita tak boleh mulakan pengiraan dengan what we call the dominant phenotype. We have to start with Q square. Okay, the recessive phenotype frequency dulu. Alright, okay. So, kita dah dapat jawapan pertama. Recessive allele frekuensi 0.4. Dan untuk mengira dominant allele frekuensi, masukkan dalam formula. So, kita dapat nilai untuk dominant allele frekuensi 0.6. So, kita dah dapat nilai ni. Sebab nilai-nilai ni kita akan gunakan untuk mengira soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua, dia minta kita kira genotype frekuensi. Okay, in a population of 500 bat tadi. So, dalam population ni, kita ada 3 keberangkalian genotype. Homodominant, heterozygous dan homozygous recessive. Tapi, dia nak frekuensi. Maksudnya, dia suruh kita kira P square. Dia suruh kita kira P2PQ dan dia suruh kita kira Q square. Dengan maklumat ni tadi, kita just masukkan nilai-nilai P dan Q tadi. So, kita akan dapatlah homozygous dominant genotype frekuensi P square. Okay, 0.6 kuasa 2. So, kita dapat 0.36 untuk P square. 2PQ pun sama untuk frekuensi of heterozygous genotype. Okay, 2 kali 0.6 kali 0.4, kita dapat 0.48. And then yang ketiga, frekuensi for homozygous recessive genotype Q square. So, kita tahu Q kita adalah 0.4. Okay, punca kuasa 2 kan dia. Kuasa 2 kan dia, kita dapat 0.16. So, dapatlah all the 3 genotype frequency possible. Okay, right. Simple. Okay, soalan ketiga. Dia kata, if all bat in the population of 500 bat do not resistant against the poison, ni clue dia, kill. Okay. Kita punya population ni ada 2 possibility genotype. Satu, dia boleh against poison. Dan satu lagi, dia tak boleh against poison. Dan kita tahu boleh against poison ni adalah dominant phenotype. Means homozygous dominant dengan heterozygous. Manakala do not resistant against poison ni adalah homozygous recessive. Right. So dalam soalan ni dia kata tiba-tiba dalam 500 populasi bat tadi, do not resistant against poison ni maksudnya homozygous recessive ni mati. A kill. Right. Apa yang kita boleh nampak kat sini yang bilangan populasi telah berubah. Okay. Asal 500, sekarang ni dia dah jadi kurang daripada 500. Kenapa dia kurang daripada 500? Sebab bat-bat yang not resistant to poison, mean bat yang homozygous recessive ni mati. Right. Okay, so bila keadaan begini berlaku yang means bila kita tengok bilangan populasi ni berubah. Okay, dia menunjukkan bahawa allele frekuensi telah berubah. Okay, means dominant allele frekuensi berubah, recessive allele frekuensi berubah. Right? Okay, sebab populasi dia berubah. And then genotype frekuensi dia juga of course lah akan berubah, right? So kita katakan sekarang ni populasi ni dalam keadaan what we call dia dah orang kata dia dah berubah. Okay, dia punya what we call equilibrium dia. Mungkin dia dah tak equilibrium seperti asal. Alright. So what is the frequency of bat without resistance? Nampak? Ditanya pula. Okay. Apakah frekuensi of bat without resistance? Mean dia suruh kita kira semula
what we call the Q square ni. Okay. That are born in the next 3 generation. Maksudnya, walaupun okay, hari ni contoh, okay, semua homozygous recessive ni mati, tapi dalam generasi seterusnya, okay, akan berlaku wujud kembali, okay, back dalam keadaan homozygous recessive ni. So dia tanyalah, berapa frekuensi what we call a back without resistance means berapa Q square ni dalam generasi yang baru ni nampak. Okay, if the remaining back in the generation is bred randomly, maknanya dia ni homozygous dominant dengan heterozygous ni membiak antara satu sama lain dengan baiknya. Okay, and logic selepas generation yang akan datang, kita akan dapati populasi tu akan wujud kembali, okay, back yang dalam keadaan homozygous recessive ni. Right. So bila soalan-soalan macam ni yang, macam mana kita nak buat? Right. Kita tak boleh nak direct calculate sebab kita takut berlaku kesilapan pengiraan. So that's why kita kena pakai table ni. Inilah table yang kita kena buat kalaulah soalan seperti C ni. Means melibatkan pertambahan population. Kalau soalan ni melibatkan pengurangan population ataupun mungkin soalan dia akan kata daripada 500 tambah 100 mean ada pertambahan population. Right. Okay. So untuk soalan macam ni kita kena buat table macam ni. Okay. Kita create je kat sini letak genotype. Sini D besar. Okay, kenapa D? Sebab soalan kita tadi kan huruf D. Kalau soalan tu huruf A ke B, jangan letak D pula. Ikutlah allele gene yang dia bagi. So kita ada heterozygous, kita ada homozygous recessive. Kat sini tulis total new allele. Right. Okay, kat sini ni pun tetap okay, number of bat. Sebab kita tengah bincangkan bat tau. Maknanya number of bat homozygous dominant, bilangan bat hetero, bilangan bat homozygous recessive. Okay, itu maksud dia. Okay, yang ni number of dominant allele. Okay, daripada sini. Alright. And then yang ni adalah number of recessive allele. Right. Okay, ini adalah total number of allele. Okay. So, okay. Kita tengok number of bat pada peringkat awal yang okay, number of bat untuk homozygous dominant ni adalah 0.36 kali 500. So kita dapat homozygous dominant okay, adalah 180. Macam mana kita dapat 0.36 ni? Okay. Kita tahu homozygous dominant adalah P square kan? Okay. So nilai P tadi. Okay, nampak? P square kita tadi adalah 0.36 ni kan? So kita boleh kira lah. Right? So bilangan homozygous dominant ni adalah 180. Tu maksud dia. Okay. Then kira pula heterozygous. Kan kita tadi soalan B tadi kan kita dah kira frekuensi heterozygous kan. 0.48 kali 500. So kita dapat 240. Tetapi okay, dalam soalan yang kita tengah buat ni dia kata semua homozygous recessive is dead. Bahagian sini tinggalkan. Right. Okay, so now kita kira number of dominant allele dulu. Okay. So dalam populasi homozygous, dalam populasi ni, okay, homozygous dominant kita adalah 180. So kita nak kira dominant allele kan? Kita kena darablah 2. So dapatlah 360. Maknanya bilangan allele dominant D besar tu 360. Dan daripada heterozygous ni, okay, 240 ekor ni, okay, disebabkan hanya ada satu allele dominant. So kita darab 1. So bilangan allele dominant daripada bat yang hetero ni adalah 240. So total dia adalah 600. Maknanya total allele dominant 360 tambah 240 is 600. Right. Okay. Then kita kira recessive allele pula. Daripada ni tak adalah, kosong. Okay.
Tetapi daripada individu heterozygote ni kita ada alel resesif kan, ada D kecil tu. So 1 kali 240, so kita dapat bilangan alel resesif adalah 240. So total alel yang tinggal, yang tinggal dalam populasi tu adalah 840. Sebab ni tadi mati. Ni adalah gene pool yang baru. So bila kita dapat gene pool yang baru, yang kita kena kira frekuensi alel dominan yang baru. Kita kena kira frekuensi alel resesif yang baru. Sebab tu kita kena pakai table ni. Kita pakai table ni sebab kita nak dapat gene pool yang baru ni. Right. Okay. So daripada daripada table tadi kita dah dapat gene pool yang baru iaitu 840. Dan populasi baru kita adalah 420. Okay. So, untuk mengira what we call the frekuensi alel yang baru, kita boleh gunakan kaedah gene pool. Di mana kita daripada table tadi kita tahu Q kita 240 kan? Right? Dominan alel resesif kita tadi ada 240. So Q kita adalah 240 bahagi dengan 840. 840 ni mana ni? Gene pool yang baru ni. So kita dapat Q yang baru iaitu 0.2857. Right? Okay. So bila kita dah dapat what we call Q yang baru ni, soalan tadi kan dia minta kita, saya undur sikit. Okay. Nampak dia suruh kita kira ni. Frequency of back without resistance. Maknanya dia suruh kita kira frekuensi untuk homozygous recessive. So, kita dah dapat Q yang baru kan? Disebabkan kita dah dapat Q yang baru ni, kita just masukkan nilai Q yang baru 0.2857. So, kita dapatlah Q squared yang baru. Iaitu 0.0816. Right. So this is how. Macam mana nak kira genotype frekuensi yang baru ataupun alel frekuensi yang baru kalau berlaku perubahan dalam populasi. Yes, Tan? Madam, soalan dia tanya next third generation. Yes, kalau dia kata in next generation tak kira lah third ke second ke, right? And then lagi satu clue dia kalau lah dia kata populasi tu berlaku perubahan bilangan. Sama ada pertambahan ke, mati ke, so kita kena guna kaedah ni. Pakai table tadi. Boleh Tan? Okay. Thank you, ma'am. Right. Tak apa, nanti saya bagi latihan, you all boleh tengok lagi contoh-contoh yang melibatkan soalan macam ni. Right. Okay. So, right. So itu semua yang korang kena tahu tentang population genetic. Actually dia memang melibatkan calculation. Right. So kalau kita tengok kita ada dua keadaan lah, sama ada kita nak mengira the alel dan genotype frekuensi tu menggunakan kaedah gene pool ataupun kita nak mengira all the frekuensi menggunakan Hardy-Weinberg. Right. Kalau you all tanya saya yang mana satu nak guna, right, you all kena tengok situasi soalan. Kalaulah situasi soalan tu dia bagi maklumat lengkap, ada bilangan homozygote dominant, ada bilangan hetero, ada bilangan homozygote resesif, so tak ada masalah. You all boleh guna kaedah gene pool. Tapi kalaulah soalan tu macam tengok soalan back tadi, dia just bagi kita maklumat 84%. Kalau soalan macam tu, kita kena gunakan kaedah Hardy-Weinberg. Right. Biasanya dalam skema pemagahan ada dua lah, pengiraan menggunakan gene pool dan juga pengiraan Hardy-Weinberg. Kecuali dalam soalan tu memang dia state kena kira menggunakan Hardy-Weinberg, so awak tak dibenarkan mengira menggunakan kaedah gene pool. So you all kena kira menggunakan kaedah Hardy-Weinberg. Right. So dua formula Hardy-Weinberg yang penting. P plus Q equal to 1. Ingat, P adalah frekuensi untuk resesif alel, Q adalah frekuensi untuk Q adalah frekuensi untuk resesif alel dan P adalah frekuensi untuk dominant alel. Right. Tu yang kita ada P plus Q equal to 1. Right. Dan satu lagi formula, kita ada Q P square, ini adalah frekuensi untuk
homozygous dominant, 2PQ ni adalah frekuensi untuk heterozygous dan Q square ni adalah frekuensi untuk homozygous recessive. Right. Always start the calculation dengan Q square. Okay, itu satu. And then always take note bahawa penyakit genetik ni biasanya dia adalah recessive phenotype, means carried by the homozygous recessive individu lah ataupun organism. Okay. Kalau ada perubahan bilangan populasi, kena guna kaedah table tadi. Kenapa kaedah table tu kita kena buat? Sebab kita nak kira bilangan alel dominan yang baru, bilangan alel resesif yang baru dan gene pool yang baru, means dalam generasi yang baru. Alright. Okay.